Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepanjang cuti ni yang tak tahu bila habis, cikgu akan buat semuanya dengan menggunakan mulai pada tajuk unit 5 ni. Kita akan buat secara video macam ni. Maknanya cikgu akan tunjukkan slide, kemudian kamu boleh play bila-bila, dan kita akan cuba buat sesi soal jawab. InsyaAllah akan ada nanti untuk kita tengok macam mana soal jawab yang kita boleh buat. Okay. Untuk tajuk unit 5, pemeliharaan dan pemuliharaan ni, tajuknya tak susah, senang je. Sebab banyak melibatkan fakta saja, tidak ada proses apa yang kita perlu faham. Semuanya masih berlingkar untuk kita dapatkan hafal fakta saja. Banyak membaca, selalu jawab soalan. InsyaAllah memang tajuk unit 5 ni tak susah. Untuk pemeliharaan dan pemuliharaan. So, cikgu pinjam slide ni yang daripada Cikgu Nur Farahani ni. Untuk kita go through sikit-sikit. Cikgu percaya semua dah baca pun slide yang sebelum ni. Bahan-bahan yang cikgu bagi dalam WhatsApp group tu, dah ada yang dah baca. Cuma yang ni sebagai nak ulang kaji balik, dan kita nak tengok balik soalan yang kuis yang cikgu bagi tu, kat mana yang kawan-kawan kamu jawab yang banyak yang salah. Cikgu tahu masih ada yang salah yang banyak juga. Nanti kita akan tengok, go through satu-satu. Baik, untuk permulaan bagi pemeliharaan dan pengharaan ni, first kita akan mula dengan kepupusan. Apa itu maksud kepupusan? Kamu pun dah baca banyak. Bila sebut pupus je, terus kita ingat yang benda tu tak ada, dah habis. Maknanya dah lenyap. Kalau kita tengok definisi dalam ni, lenyapnya atau tiada lagi sesuatu haiwan atau tumbuhan. Cuma untuk awal ni, kita cerita tentang haiwan yang pupus ni hanyalah haiwan saja. Sebab tidak ada bukti lagi setakat ni nak kata sesuatu tumbuhan itu dah pupus. Tak ada lagi. Setakat ni tak ada lagi rasanya. So, kalau macam haiwan, kita tahu haiwan yang telah pupus, kita ada dapat penemuan fosil. Fosil tu apa? Seperti dalam gambar ni. Gambar ni kita lihat ialah fosil dinosaur. Ataupun tulang-tulang je lah. Dalam bahasa sains ataupun kajian sejarah, kita panggil dia sebagai fosil. Okay, kita go faster. Ni adalah senarai haiwan yang telah pupus yang ada dalam buku teks. Buku teks tahun 6 tu boleh rujuk ini, dan kalau tak ada pun ada tambahan lah. Harimau Tasmania. Kalau dalam buku teks tu ada harimau bertaring panjang. Tak kisahlah. Tapi yang dalam buku teks wajib kita hafal, ingat. Yang di luar buku teks, yang ada dekat dalam website, kita kena explore sendiri. Kita kena cari. Tapi yang ada dekat dalam ni, contoh macam T-Rex. T-Rex ni apa? Dinosaur. Burung dodo ada dalam buku teks, cerita tentang bagaimana pupusnya burung dodo disebabkan pemburuan oleh pelayar-pelayar yang singgah di Pulau Mauritius. Kita kena ingat. Quagga, kuda yang bentuk macam kuda belang tapi tak macam kuda belang. Ni semua dia dah pupus. Tengok gambar dia di sini. Okay. Ada gambar T-Rex, ada gambar ni burung dodo, quagga, ni mammoth, dan lain-lain. Ada harimau Siberia dan sebagainya. Okay. Ini yang dah pupus. Yang diancam kepupusan, barulah kita kena perhatikan adanya tumbuhan. Ada haiwan dan ada tumbuhan. So, haiwan yang hampir pupus ni diancam kepupusan ataupun hampir pupus. Maksudnya belum pupus lagi, ada lagi, masih ada. Gajah masih ada hari ni, badak sumbu masih ada sampai hari ni, dugong, beruang kutub hari ni semua masih wujud sampai hari ini. Cumanya dalam kuantiti yang sedikit. Itu kita panggil sebagai diancam kepupusan. Begitu juga dengan tumbuhan. Rafflesia, bunga yang besar sekali tu, periuk kera, orkid selipa, ini adalah senarai tumbuhan yang semakin lama semakin sedikit.
semakin lama semakin sedikit dan akhirnya nanti kemungkinan akan pupus. Okay. So, ini adalah beberapa senarai haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Kalau dalam buku teks, kamu boleh buka satu muka surat tu yang ada gambar dalam hutan. Wah, itu dia ada senarai kan. Sebab cikgu tak ada bawa balik buku teks. Buku teks tak ada kat sini. So, tak dapat nak tunjukkan. Cikgu cuba cari lah. Kalau dia ada jumpa buku teks yang lama-lama yang kau ada rasa macam ada kan. Kalau ada, nanti cikgu jumpa, tunjukkan muka surat berapa. Tapi kalau kamu tengok dalam buku teks, buka muka surat yang ada gambar dalam hutan tu. Dia ada senarai semua ni. Okey. Dan seterusnya ialah okey, ni gambar-gambarnya. Kita lihat gambar ada tapir. Ni pokok meranti mungkin. Ni orang hutan periuk kera. Ni apa tadi? Orkid sedipar. Ni dugong. Ini semuanya yang diancam kepupusan. Okey. Okey, kita terus ke next slide. Dan ini kita terus kepada apa yang mengancam haiwan dan tumbuhan tersebut. Benda ni kita kena ada dalam segmen kita. Kita kena letak set-set lah. Yang mana yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan ini semakin lama semakin hampir pupus. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sini. Elok kamu dapatkan 2 point, kamu hafal ataupun 3 cukup lah. Ini bekalan untuk UPSR lah. Cerita direct senang, cerita untuk UPSR. Tapi kalau nak dapatkan semua pun bagus, lagi bagus kan. Kita tengok penyerokaan kawasan hutan. Penyerokaan ni maksudnya kita buka hutan, kita buat jalan raya, kita buat rumah dan sebagainya, menyebabkan habitat haiwan ini semakin lama semakin sedikit. Dan haiwan ni lari pergi ke tempat lain lah. Bila lari tempat lain, masuk ke bandar, akhirnya kena bunuh dan sebagainya, habis. Begitu juga pembalakan yang akan akhirnya menyebabkan kemusnahan habitat haiwan. Lagi pemburuan haram banyak berlaku. Pemburuan haram untuk mendapatkan daging. Daging yang makanan-makanan eksotik, contoh makanan apa ni, yang memburu daging-daging haiwan yang dilarang, contoh memburu daging rusa, memburu daging harimau dan sebagainya untuk dapatkan kulit mereka, gading gajah, tanduk dan sumbu. Ini semuanya kita panggil sebagai pemburuan haram. Juga akan mengakibatkan kepupusan. Sebab contohlah kalau orang yang memburu contohnya gajah, dia orang tak ambil pun daging gajah tu, dia orang buang. Dia orang akan ambil apa, gading saja. Daging tu, jasad gajah tu akhirnya bangkai, jadi bangkai, dibuang, tak dimakan pun. Dan akhirnya akan menyebabkan populasi gajah tu sendiri akan berkurangan. Dan seterusnya yang lain juga ada juga mengesan ialah bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah runtuh, yang akhirnya menyebabkan haiwan dan tumbuhan ini mati. Yang terakhir sekali ialah pencemaran. Pembuangan sampah merata-rata akhirnya menyebabkan pencemaran apa? Pencemaran sungai, menyebabkan haiwan hidupan akuatik di laut akan terjejas. Dan juga pembuangan sisa toksik yang juga akan menyebabkan pencemaran di air. Okey, seterusnya kita lihat slide yang terakhir. Slide ni sangat penting ni. Ini sangat penting. Tolong bagi perhatian betul-betul. Kerana ia berkait dengan definisi. Sebab cikgu tengok ramai yang dekat dalam menjawab soalan kuisis yang baru-baru ni cikgu bagi. Ramai yang keliru pemeliharaan dan pemuliharaan. Sebab bezanya hanya pada huruf I dan huruf U saja. Tapi perbezaan satu huruf itu telah menyebabkan perbezaan makna. Baik, pemeliharaan ni apa dia? Pemeliharaan maksudnya asal dari perkataan pelihara. Pelihara. Pulihara asal dari perkataan pulih. Pulihkan. Pelihara dan pulihara. Nak pulihkan dengan nak pelihara. Jadi benda tu benda yang beza. Walaupun beza satu huruf. Baik, kita tengok satu-satu. Kita tengok yang pemeliharaan dahulu.
Okey, pemeliharaan ni maksudnya mengekalkan. Maknanya kita bagi dia sustain bahasa Inggerisnya. Ataupun kita nak bagi dia ada. Yang dah ada, jangan musnahkan. Itu maksud kekalkan yang ada. Jadi, pemeliharaan ni benda yang dah ada. Benda yang belum musnah lagi. Kalau dah musnah, kita tak panggil pelihara dah. Benda dah rosak, kita tak boleh nak pelihara. Itu kita kena pulihkan. Ini benda yang masih ada. So, usaha apa yang boleh dilakukan? Antaranya mewartakan kawasan hutan. Jadikan dia sebagai hutan simpan. Kenapa hutan simpan? Bila dijadikan hutan simpan, hutan itu tidak boleh diterokai lagi. Tak bolehlah nak jalankan aktiviti pembalakan, tak boleh nak buka sebagai tanah pertanian, tak boleh. Bila dah jadi kawasan hutan simpan, maksudnya tidak boleh digunakan lagi untuk apa-apa aktiviti lain. Contohnya apa? Contohnya taman negara. Taman negara, kuala tahan. Itu hutan simpan. Mana boleh buat pembalakan di kawasan taman negara. Yang pembalakan yang kita nampak yang lalu dekat jalan kita tu, itu daripada luar daripada kawasan hutan simpan. Tapi kalau dalam taman negara tu tak boleh. Mana lagi hutan simpan? Endau Rompin. Lagi hutan simpan di Jerantuk ni pun ada. Dekat jalan nak pergi Benta tu. Ada juga hutan simpan. Ni banyak hutan simpan ni. Macam biasa, kempen. Ini cikgu selalu pesan kelas. Kempen. Kempen paling simple lah, senang. Buat kempen. Kempen apa? Contoh kempen untuk pelihara spesies penyu yang semakin pupus. Kempen kesedaran jangan makan telur penyu. Contoh. Seterusnya, mengasetkan kawasan laut sebagai taman laut. Jangan ingat taman negara je. Ada taman laut untuk hidupan akuatik. Contoh taman laut di mana? Biasanya di pulau-pulau. Di Pulau Tioman, Pulau Pangkor, Pulau Langkawi, mereka ada taman laut. Yang mana di taman laut ni tak boleh buat aktiviti menangkap ikan. Tak boleh pegang, ambil, simpan, bawa balik ikan. Tak boleh. Hanya boleh apa? Boleh lihat sahaja. Lihat supaya kita dapat pelihara yang ada. Terakhir sekali, elakkan daripada membeli produk yang diperbuat daripada bahagian anggota haiwan. Tak boleh. Ni tak elok lah. Jangan ada yang setuju pula. Kadang-kadang keluar soalan angkatan 2. Pada pendapat kamu, adakah kamu setuju dengan produk di atas? Produk tu ialah tali pinggang yang dibuat daripada kulit kulit buaya ataupun kulit haiwan-haiwan yang semakin pupus. Kamu kata setuju, bagus lah. Untuk apa? Untuk ekonomi. Salah. Tak boleh. Memanglah dapat duit banyak, tapi tak betul dari sudut konsep pemeliharaan. Tak betul. Kita mesti nyatakan tidak setuju kalau keluar soalan. Biasa kita 2 keluar. Kadang-kadang orang dia jawab sebab baguslah dapat duit banyak. Tak, salah. Untuk konsep jalan sains, salah. Okay? So ini pemeliharaan. Bagi faham elok. Okay, yang kedua apa? Yang kedua ialah pemeliharaan. Pemeliharaan ni ialah benda yang dah rosak. Benda yang dah mungkin terancam. Benda yang dah semakin rosak dan kita nak kembalikan balik kepada keadaan asal supaya orang di masa depan ni dapat tengok lagi benda tu. Kalau kita ni bermaksud mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal supaya dapat dinikmati pada masa akan datang. Boleh tengok dalam buku teks, cek balik contoh-contoh pemeliharaan. Contohnya apa? Langkah-langkah untuk pemeliharaan ni antaranya adalah mewujudkan pusat pemeliharaan. Adakan satu tempat yang kita boleh pelihara balik haiwan-haiwan yang telah hampir pupus. Contohnya, kalau di Terengganu tu, diadakan pusat untuk pembiakan penyu. Penyu yang hampir pupus ni, diorang buat satu tempat untuk kumpulkan balik penyu-penyu. Diorang buat tempat untuk kumpulkan telur-telur tu, bagi pastikan telur tu akhirnya menetas dan anak-anak penyu ni kembali semula ke laut. Sebab apa? Sebab kalau di negeri-negeri pantai timur ni, negeri yang ada penyu pergi mendarat untuk pergi ke darat untuk telur ni, akhirnya telur ni dimakan oleh orang. Telur tu tak jadi anak penyu semula. Itu bahayalah.
akhirnya akan menyebabkan spesies penyu semakin terancam. Dan yang terakhir sekali ialah kalau dari sudut tumbuhan ialah tanam semula pokok. Contohnya kalau pembalakan. Biasanya kalau orang yang terlibat, tanya mak ayah kita pun tahu, mungkin ada yang pernah kerja dengan balak kan. Bila dah siap penebangan ni, biasanya Jabatan Hutan dia akan buat proses tanam semula pokok yang dah ditebang. Tanam balik. Supaya apa? Supaya hutan tu tidak akhirnya gondol. Macam tu. Sebab hutan kita ni setiap hari pembalakan dibuat. Kalau kita tak tanam balik semula pokok tu, kita tak pelihara balik, akhirnya kita mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita dah tidak ada hutan lagi dah. Okay? Tu tanam beza dia. Kalau macam ni, mewartakan hutan simpan, maknanya hutan tu masih ada. Kalau tanam semula pokok ni, mungkin hutan tu dah diterokai. Mungkin contoh diterokai untuk apa? Untuk buat highway, lebuh raya. Kan di tepi-tepi highway tu mereka akan tanam balik pokok yang asalnya dulu dah ditebang. Kalau di highway kita tengok benda tu berlaku. Kalau di jalan-jalan biasa ni, Allahuakbar lah. Okey, jadi sekadar itu saja. Saya rasa untuk pemeliharaan dan seluruh tajuk unit 5 ni, kalau tak faham apa, boleh terus WhatsApp cikgu tau. Boleh WhatsApp terus. Nak WhatsApp mana? Okay, terus WhatsApp ke nombor cikgu. Nombor cikgu ni ambil tu, salin siap-siap. Sekejap Okay, nombor ni. Boleh call nombor ni. Call tak payahlah. WhatsApp. Untuk nak tanya soalan ke. Ataupun nak apa-apalah. Boleh terus ke WhatsApp nombor ni. Tanya soalan ataupun nak tanya berkaitan kuis kan. Okay, dah 17 minit. Okay, sikit lagi cikgu nak review sikit. Sekejap. Okay, ni soalan yang cikgu bagi kat kuisis itu. Tak ramai sangat pun yang jawab. Mungkin line tak okey kot Tak apalah, yang line tak okey tu macam mana kan. Tapi just go on, baca je buku teks. Buat latihan dalam buku latihan yang cikgu bagi tu pun boleh guna Buat latihan tu. Okay, untuk kuisis ni, kita tengok soalan. Kita pilih sesoalan. Okay, burung dodo. Soalan dia, burung dodo banyak terdapat di Kepulauan Mauritius, namun ianya telah pupus. Pada pendapat kamu, apakah punca kepupusan burung dodo? Ni ada 2 orang salah. Tengok apa salah dia. Perubahan suhu yang mendadak. Mana ada. Tak ada pun perubahan suhu. Tak dicerita pun. Hentaman komet. Komet mana pula? Komet ni kata cikgu, ini adalah punca kepupusan bagi dinosaur T-Rex. Ini mungkin betul. Hentaman komet. Okay. Burung dodo ni disebabkan pemburuan. Sebab dia hidup di pulau. Pelayar ni dia akan singgah kat pulau tu. Bila singgah pulau tu, cari makan apa? Dia orang akan cari apa yang ada. Dan akhirnya, burung dodo ni jadi mangsa. Okay, kita tengok yang pasuk pemeliharaan. Okay, alright. Good. Maksud pemeliharaan semua betul. Okay, semua betul. Okay, ni 4 orang salah. Tengok Antara berikut menunjukkan aktiviti pemeliharaan kecuali. Cikgu rasa ramai yang salah ni sebab kataan ni. Kecuali. Ramai yang terkeliru. Kataan kecuali. Apa berlaku? Tengok. Dia cakap semua tu adalah pemeliharaan kecuali. Kecuali apa? Kecuali yang ni lah. Kecuali tanam semula pokok. Tanam semula pokok bukan pemeliharaan. Tanam semula itu pemeliharaan. Yang ni betul, pemeliharaan. Pemeliharaan betul. Anjur kempen, betul. Pemeliharaan. Tebang pokok terpilih saja, betul. Memang kita tebang pokok terpilih saja. Sebelum tebang pokok tu, maknanya kita pelihara pokok tu. Jangan tebang semua pokok. Sebab tu Jabatan Hutan dia akan marking dulu. Dia akan tanda pokok yang mana yang boleh ditebang. Bukan semua kita boleh langgar. Itu yang orang terlibat membalakan.
Lagi tengok soalan mana yang Allahu Akbar ni, soalan ni semua salah. Soalan salah ke kamu yang salah jawab? Tengok apakah 3 langkah pemeliharaan yang kamu tahu? Okay, soalan ni sebenarnya kamu kena jawab lebih daripada satu. Lebih daripada satu soalan. Lebih daripada satu jawapan. Kan dia ada dot-dot tu, boleh tekan tu, boleh tekan lebih daripada satu. Itu mungkin sebab tu lah. Sebab kebanyakan jawapan dipilih betul, cuma tak cukup. Okay, alright. Tahniah lah. Ni Syafiq. Dia 2 kali try. Kamu try 2 kali pun cikgu akan nampak juga. Dia akan keluar cikgu. Ada yang sampai try 2-3 kali pun dia akan masuk, cikgu akan tengok the best lah. Okay, ni 80% lah. Bagus lah Syafiq. Try dan dapat markah tinggi lah. Okay. Ni kamu boleh tengok file ni dalam WhatsApp group. Ambil dan check balik soalan ni. Saya rasa itu saja. 20 minit. Cukup saja. Wallahualam. Kita jumpa lagi pada sesi unit yang akan datang. Assalamualaikum.